Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Baik, insya-Allah. So hari ni orang panggil apa? Hari ni merupakan hari Isnin, hari yang istimewa dan hari kepada permulaan kepada bulan Mac. Dan juga hari ni merupakan hari istimewa bagi kami di Umar Zaid Center dalam satu projek kami iaitu Sekolah Rendah Islam Umar Zaid, di mana hari ini merupakan hari yang orang panggil bersejarah. Bukan setakat kepada sekolah kami, bahkan di seluruh Malaysia. Kerana apa? Hari ini merupakan hari pembukaan, permulaan dan bermulanya sesi persekolahan secara bersemuka bagi tahun 2021. Setelah hampir setahun sebenarnya kita kelas secara online, sekolah secara online, PDPC secara online, aktiviti segalanya secara online. Dan alhamdulillah Allah memakbulkan doa kita, doa ibu bapa di luar sana yang rungsing keadaan pendidikan anak-anak, terutamanya bagi generasi yang bakal menggantikan kita pada masa akan datang. Dan alhamdulillah Allah memakbulkan doa kita. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kita peluang untuk kita hantar kepada anak-anak kita bagi meneruskan sesi persekolahan secara bersemuka. Itu yang paling penting. Itu yang paling istimewa dan itulah yang paling utama. Sebab apa? Sebab sekarang ni adalah masa ataupun kit saya sebagai orang panggil apa, Muallim An-Nazif. Saya Muallim An-Nazif sebagai salah seorang warga sekolah rendah Islam Umar Zaid, wakil kepada staf di Umar Zaid Center, ingin mengambil kesempatan untuk apa? Sempena kepada pembukaan sesi persekolahan bagi tahun 2021 ni, maka secara orang panggil apa? Secara rasminya Sekolah Rendah Islam Umar Zaid dibuka secara rasmi. Sebelum ni dibuka tapi secara online saja. Tapi sekarang ni secara bersemuka, maka secara officialnya kita nampak bagaimana Sekolah Rendah Islam Umar Zaid ni beroperasi. Dan tahniah dan suka. Kami excited sebenarnya. Kami di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid sangat-sangat excited. Sebab apa? Sebab orang panggil apa, baru pertama kali kami jalankan kelas secara bersemuka. Sebab apa? Sebab tahun lepas kita nak buat tapi disebabkan kekangan yang berlaku COVID-19 dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tahun ni Allah memakbulkan doa kita, terutamanya ibu bapa lah. Kerana apa? Doa ibu mak ayah ni tak dihijab. Tidak dihijabkan oleh Allah. Maka kalau insya-Allah kalau kita sentiasa berdoa terutamanya untuk anak-anak kita, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita sebagai ibu bapa. Baik. Mungkin di kesempatan ini suka untuk saya maklumkan bahawa insya-Allah saya sekarang ni adalah sesi live. Sesi live bersama dengan saya Muallim An-Nazif, dan sekiranya warga di luar sana yang melihat tonton live ini, sebarang persoalan, sebarang orang panggil apa, sebarang cadangan, penambahbaikan untuk kita jalankan di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid ini, insya-Allah kita akan cuba untuk kita bincangkan dan kita akan jalankan sedaya upaya kita untuk maslahah terutamanya khususnya warga Sekolah Rendah Islam Umar Zaid. Sebelum tu boleh siapa-siapa respon, moga-moga dengarlah. Kalau tak dengar boleh angkat tangan kan, ataupun buat komen di bawah ke apa kan. Okey, sebelum saya mulakan insya-Allah sesi ni seperti mana yang kita boleh tengok di description lah mungkin. Makluman di post Umar Zaid tu tulis makluman SOP per sesi bagi sesi persekolahan secara bersemuka di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid bagi tahun 2021. Baik, bersama dengan saya Muallim An-Nazif, salah seorang tenaga pengajar di mana di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid. Baik. Okey,
Bagi sesi kali ini kita akan bincangkan atau kita akan terangkan serba sedikit terutamanya kepada para ibu bapa, kepada para terutamanya warga sekolah di Sekolah Rendah Islam Ahmad Zaid, dan bagi yang belum menjadi warga, ingin menjadi warga, jangan risau, kami sangat-sangat membuka peluang. Kami sangat-sangat terbuka hati. Kami sangat-sangat membuka seluas-luas pintu Umar Zaid untuk datang, untuk melihat sendiri, untuk daftarkan anak-anak tuan-tuan puan-puan sekalian ke dalam Sekolah Rendah Islam Ahmad Zaid. Kami sangat-sangat berbesar hati sebenarnya. Untuk apa? Untuk kami menerima warga-warga baharu, komuniti-komuniti baharu. Sebab apa? Tujuan kami jalankan Sekolah Rendah Islam Ahmad Zaid ni adalah untuk apa? Untuk kita merapatkan silaturahim antara komuniti, dan untuk kita sama-sama mengembangkan ilmu, sama-sama kita sharekan ilmu kita, terutamanya ilmu agama. Sebab apa? Ilmu agama adalah panggil apa? Yufaqihu fiddin. Allah kata apa? Kalau Allah nak memberi kebaikan pada seseorang, Allah kata apa? Yufaqihu fiddin. Allah akan memantapkan, Allah akan memberi kefahamannya kepada agama. Jadi nak dapatkan kefahaman agama, kita tak boleh nak duduk diam. Kita kena usaha. Dan ini adalah antara usaha sama yang boleh kita jalankan, terutamanya kita sebagai ibu bapa, kita sebagai komuniti yang melihat live ni, insya-Allah sekiranya Allah memberikan kesedaran, maka sangat-sangat beruntunglah kami sebagai salah satu asbab untuk apa? Untuk Allah jadikan kami sebagai asbab untuk entum, untuk komuniti luar sana, untuk hantar ataupun untuk apa? Untuk memberikan peluang kepada kami untuk menyebarkan ilmu, terutamanya ilmu agama Islam, insya-Allah. Baik. Bertepatan atau kita kembali kita kembali kepada tujuan asal. Tujuan asal kita jalankan sesi ini adalah untuk kita terangkan serba sedikit tentang apa? Tentang SOP pembukaan sesi persekolahan bagi Sekolah Rendah Islam Umar Zaid. Okey, baik. So sebelum tu kita akan terangkan dulu waktu persekolahan. Saya minta maaf sekiranya salah sebut, sebab apa, excited sangat kan? Terlebih excited, tadi tak habis lagi. Datang daripada jumpa anak-anak murid, jumpa parent pula secara bersemuka. Selama ni kita WhatsApp je kan, WhatsApp, lepas tu kita live kat FB, tapi hari ni kita jumpa, mungkin rasa terkedu, rasa nak menangis juga. Sebab apa? Sebab sedih gembira. Dan tak habis lagi bawa ke sini, kita buat live kan. Masya-Allah, lagi-lagi. Sebab itu kita buat live ni sebagai apa? Sebagai tanda kita bersyukur dan tanda kegembiraan kita sebagai staf di Sekolah Rendah Islam Ahmad Zaid. Sebab itu kita buat live pada hari ini. Okey, baik. So sebelum apa-apa, kita akan mulakan dengan penerangan tentang tarikh sesi persekolahan seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Tarikh sesi persekolahan bagi tahap 1 adalah bermula bagi tahun 1 dan tahun 2 bermula pada 1 Mac 2021. Okey, ini untuk makluman semualah, makluman kembali, untuk peringatan kembali. Iaitu kalau kami di Sekolah Rendah Islam Ahmad Zaid, kami akan ada sesi pagi dan sesi petang. Sesi pagi bermula pada 1 Mac 2021 untuk tahun 1 dan tahun 2. Kemudian pada minggu hadapan bermula pada 8 Mac 2021 bermulalah sesi persekolahan bagi tahun 3, tahun 3 bagi tahap 1 dan tahap 2 tahun 4 sehingga tahun 6. Tapi perbezaannya adalah pada waktu sesi. Sesi tahun 3 pagi, kemudian 4 hingga 6 sesi petang. Okey, penerangan ini, penerangan untuk makluman semua, penerangan ini kami akan buat dalam bentuk sesi penerangan live ni, kemudian kami akan beri secara dokumentasi untuk sebagai rujukan. Jadi bukan sahaja kita bagi secara dokumentasi, malah secara video. Videografi dan grafik. Supaya apa? Supaya ibu bapa boleh melihat, boleh rujuk kembali. Ada penerangan-penerangan. Sebab apa? Grafik macam itulah, tak bergerak kan. Tapi kalau kita sediakan video, insya-Allah moga penerangan tu boleh memberi boleh memberi spark ataupun boleh memberi sedikit penerangan yang lebih jelas. Sekiranya ibu bapa yang mempunyai sebarang persoalan, mungkin sepanjang sesi live ni ada persoalan, insya-Allah boleh kemukakan di ruangan komen. Insya-Allah kita akan cuba baca, kita akan cuba jawab. Okey. Setakat ni tak ada komen lagi. Okey. Sekiranya ada persoalan, boleh kita sharekan ataupun boleh kita
tulis ataupun boleh kita komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba untuk jawab sedaya upaya mungkin. Okey, dan secepat mungkin lah. Sebab apa, benda ni secara live jadi kalau tak terjawab tu minta maaf, tapi kita akan cuba untuk jawab. Saya minta kepada kaki tangan saya yang berada di balik tabir. Okey, baik. Okey, teruskan. Pertama tadi kita dah terangkan tarikh sesi persekolahan. Kemudian waktu persekolahan. Waktu persekolahan di Sekolah Rendah Islam Al-Zaid ataupun serius, murid-murid dan ibu bapa diminta hadir, dikehendaki hadir 10 minit sebelum sesi persekolahan bermula. Untuk apa? Untuk kita pastikan supaya anak-anak murid kita cukup. Untuk kita pastikan supaya apa? Supaya anak-anak murid boleh kita bawa ke kelas satu persatu. Sebab apa? Sekarang ni kita perlu patuhi kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk kita mengelakkan daripada kesesakan. Sekiranya 10 minit awal tu kita boleh bawa secara, orang panggil apa, individu per individu. Supaya apa? Supaya kita tidak berkumpul di dalam satu tempat yang sama, dan untuk mengelakkan daripada kesesakan yang boleh berlaku semasa sesi persekolahan, terutamanya ketika datang ke sekolah lah pada setiap pagi. Baik. Itu adalah waktu persekolahan. Kemudian ibu bapa dan ataupun penjaga dikehendaki mengambil anak 10 hingga 15 minit selepas waktu persekolahan tamat. Okey, selepas waktu persekolahan tamat, nanti kita akan terangkan waktu persekolahan nanti untuk sesi pagi, tahap 1 macam mana, tahap 2 bagaimana. Okey, dan ada sedikit perbezaan untuk tahap 2 kerana terutamanya pada hari Jumaat. Kerana apa? Kerana ada solat Jumaat. Tapi buat masa sekarang ni tidak ada. Nanti saya akan terangkan macam mana. Okey, baik. So ibu bapa diminta untuk hadir, ibu bapa atau penjaga diminta untuk hadir 10 minit sebelum tamat sesi persekolahan. Sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, seawal 10 minit. Kalau datang 5 minit awal, boleh, tak ada masalah. Nak datang tepat pada waktu, boleh. Tapi tempohnya adalah 10 hingga 15 minit ibu bapa perlu mengambil anak-anak. Untuk datang ambil 10 minit sebelum, untuk mengambil 10 hingga 15 minit. Maksudnya kalau 10.30 habis, mungkin ibu bapa boleh datang 10.20, 10.25 kan, 10.25 pagi, 10.30 pagi kita habis sesi persekolahan. Turun je anak-anak, boleh terus ambil. Tapi untuk contoh ibu bapa yang sedikit terlewat, boleh, tapi sehingga 10.45 minit sahaja. Okey, sekiranya lebih daripada tu, mohon maklumkan kepada pihak sekolah untuk kita buat sesi budi bicara antara pihak sekolah dan juga ibu bapa lah. Sekiranya ada sebarang masalah. Sebab apa? Kita tak tahu, macam-macam perkara boleh berlaku dalam hidup ni. Macam-macam boleh berlaku. Mungkin benda tu berlaku secara last minute dan sebagainya. Minta untuk ibu bapa maklumkan kepada pihak sekolah untuk kita memudahkan proses pengambilan anak-anak ataupun proses penghantaran anak-anak supaya boleh pulang dengan selamat dan sihat, insya-Allah. Baik. Itu adalah untuk waktu persekolahan. Okey, sekarang ni kita akan terangkan bila waktu persekolahan bermula bagi sesi pagi. Bagi sesi pagi iaitu tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 untuk waktu persekolahan di Sekolah Rendah Islam Al-Zaid. Bagi tahun 1, 2 dan 3, kelas akan bermula pada jam 7.45 pagi. Okey, 7.45 pagi. Baik, 7.45 pagi anak-anak akan dihantar ke kelas masing-masing. Okey, baik. Mungkin ada ibu bapa yang baru menghantar anak tahun 1 risau nak melihat anak-anak macam mana keadaan kelas berjalan langsung dan sebagainya. Sekiranya ada. Tapi alhamdulillah hari ini ibu bapa meletakkan kepercayaan 100%, 150% kepada pihak Sekolah Rendah Islam Al-Zaid, dan kami sangat-sangat berterima kasih dan ucapkan tahniah kepada ibu bapa. Kerana apa? Dan sebenarnya kami sangat-sangat berbesar hati. Sebab apa? Ibu bapa meletakkan kepercayaan kepada kami 100%. Untuk apa? Untuk kita menjaga keselamatan dan kesihatan anak-anak. Terima kasih kepada warga sekolah, warga sekolah terutamanya ibu bapa lah di Sekolah Rendah Islam Al-Zaid. Dan kami sangat-sangat berterima kasih kerana apa? Kepercayaan dan diletak kepada kami. Kami akan pikul sebaik mungkin dan kami akan cuba untuk jalankan amanah tersebut dengan sedaya upaya kami mungkin. InsyaAllah. Baik, kita doakan sama-sama. Okey, jadi setakat ni alhamdulillah
tapi sekiranya ada ibu bapa yang masih apa mungkin ingin orang panggil apa memantau keadaan anak-anak, terutamanya anak-anak tahun 1 lah yang mungkin baru dihantar ke sekolah, baru nak orang panggil apa memulakan kehidupan ataupun suasana persekitaran yang baharu, boleh, tapi kami beri tempoh kepada ibu bapa tersebut bersama dengan anak murid tersebut dalam masa 3 hari sahaja. 3 hari, mungkin hari Isnin, Selasa dan Rabu. Kemudian bermula pada hari Khamis, kami mohon untuk pihak ibu bapa meletakkan kepercayaan pada kami lah. Sebab apa? Sebab kami di guru-guru, staff-staff di Umar Zaid Center dan Sekolah Rendah Islam Umar Zaid ni terlatih. Untuk apa? Untuk diberi kepercayaan, untuk kita menjaga dari segi keselamatan insya-Allah, dan kami akan cuba untuk meminimumkan pergerakan dan juga memaksimumkan penggunaan kelas. Untuk apa? Untuk kita orang panggil apa? PDPC yang jalankan memaksimumkan kita berada dalam kelas sahaja. Kita tidak banyak kepada pergerakan di luar kelas. Okey, baik. Itu waktu persekolahan bagi sesi pagi ataupun tahap 1, 2 dan 3. Tahap 1, tahun 1, 2 dan 3. Baik, untuk tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 iaitu bermula pada 8 Mac pada minggu hadapan. Baik, untuk hari Isnin hingga Khamis, kelas akan bermula pada 2.30 petang sehingga 5.30 petang. 2.30 petang hingga 5.30 petang. Okey, sebab apa Isnin hingga Khamis? Sebab apa hari Jumaat kita akan ada solat Jumaat. Jadi sedikit berbezalah. Tapi memandangkan kepada sekarang ni perintah solat Jumaat adalah berdasarkan kepada panggilan ataupun orang panggil apa, tempahan yang perlu dibuat oleh pihak orang panggil apa, individu terhadap masjid yang berdekatan. Jadi sekiranya ibu bapa panggil apa, ibu bapa terpilih, maka nak bawa anak-anak, mungkin anak-anak sekarang ni yang saya tahu setakat ni masih belum lagi dibenarkan kanak-kanak. Mungkin ada 4, 5 dan 6 mungkin dipilih untuk menghadiri solat Jumaat tahniah. Boleh untuk hadir, tapi selewat-lewatnya untuk hari Jumaat tersebut pada jam 2.45 petang. Maksudnya kalau biasanya 2.30, jadi 10 hingga 15 minit. 10 hingga 15 minit kami beri masa untuk hadir ke sekolah. Sebab apa? Sebab hari Jumaat adalah hari special lah. Orang panggil apa? Sayyidul Ayyam. Untuk kita tunaikan ibadah sebaik mungkin. Tetapi belajar juga adalah satu ibadah sebenarnya. Okey, baik. So kita mengambil kira semua aspek. Sekiranya solat Jumaat dibenarkan selepas ni, kita akan gunakan jadual di mana kelas pada Jumaat bermula pada jam 2.45 petang sehingga macam biasalah tamat 5.30 petang. Okey, itu adalah sesi persekolahan bagi tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Kemudian pada waktu rehat. Okey, pada waktu rehat untuk tahap 1, SOP pada waktu rehat tahap 1 iaitu tahun 1 hingga 3 iaitu tahap 1 lah. Pada waktu pagi iaitu 9 pagi hingga 9.30 pagi. Okey, sebenarnya untuk waktu rehat ni kita akan jalankan selama 15 minit sahaja. Kemudian 15 minit seterusnya kita akan ada aktiviti yang kita akan jalankan di bilik yang kita dah sediakan lah untuk anak-anak sekalian, insya-Allah. Jadi aktiviti apa? Antaranya yang kami rancangkan adalah seperti solat duha. Macam pagi kita buat solat duha lah. Kalau petang tak boleh buat solat duha, kan? Kalau pagi kita jalankan solat duha. Kita cuba untuk amalkan perkara-perkara sunat untuk kita perbanyakkan. Untuk kita amalkan daripada kecil, kita dah cuba untuk amalkan solat duha supaya anak-anak ni bila dah besar nanti, solat duha menjadi satu amalan yang wajib kepada mereka. Walaupun benda tu sunat je sebenarnya. Tapi sebenarnya solat duha ni adalah salah satu orang panggil apa? Kunci kepada pintu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin daripada kecil ni kita dah ajar daripada mereka usia muda. Daripada mereka baru saja darjah 1 kita dah ajar untuk solat. Mungkin mana yang tak tahu solat kita akan jalankan juga aktiviti amali solat. Kemudian baru kita berjalankan solat. Okey.
Baik, sepanjang 15 minit tu kita akan jalankan banyak aktiviti lah, antara solat duha, kemudian kita akan jalankan amali solat, mungkin amali berwuduk dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita buat secara praktikal. Kita dah belajar dalam kelas selama 2 jam, kemudian kita akan buat praktikal lah pada 15 minit tersebut. Kita akan cuba untuk memanfaatkan masa sebaik mungkin, insya-Allah. Baik. Seterusnya untuk tahap 2 sesi petang, pada pukul rehat ataupun waktu rehat atau waktu makan dan sebagainya, tahap 2 bermula terutama bagi tahun 4 hingga 6, tahun 4 hingga 6 bermula pada 4.30 hingga 5 petang. Kalau kebiasaannya 4 hingga 4.30, tapi selepas kita berbincang, apa salahnya kalau kita buat pada pukul 4.30 hingga 5 petang untuk kita jalankan aktiviti solat asar sekaligus. Maksudnya 4.30 tu kita akan makan selama 15 minit. Kemudian sepanjang waktu tu murid-murid akan diberi masa untuk mengambil wuduk untuk kita jalankan solat asar secara berjemaah mengikut kepada SOP. Nanti balik dah boleh settle solat asar dan sebagainya. Kita teruskan kelas setengah jam. Kemudian boleh balik pada jam 5.30 petang. Dan itu adalah selepas kita berbincang, pada asalnya plan asal 4 hingga 4.30. Tapi selepas dipikir-fikirkan, apa salahnya untuk kita jalankan 4.30 hingga pukul 5 petang. Untuk apa? Untuk kita jalankan secara terus solat asar secara berjemaah. Sebab apa? Selalunya kita jemaah maghrib isyak je. Sebab apa? Balik sekolah kan. Jadi apa salahnya untuk kita tambahkan lagi jemaah satu lagi untuk apa? Solat asar. Okey. Sebab Zuhur mungkin bolehlah di rumah sebagainya kan. Kalau subuh di rumah. Jadi asar ni di sekolah. Jadi kita boleh berjemaah dekat mana? Dekat sekolah. Tapi mengikut kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. InsyaAllah keselamatan dan kesihatan murid-murid akan kami sentiasa berjaga-jaga dari semasa ke semasa. Baik. Okey, untuk aktiviti solat secara berjemaah, jadi murid-murid dikendaki perhatian kepada ibu bapa dan murid-murid dikendaki untuk membawa sejadah bagi murid lelaki dan perempuan dan telekung bagi murid perempuan sahaja bagi menunaikan solat duha untuk tahap 1 dan solat asar tahap 2. Okey. Jadi seperti yang saya dah maklumkan tadi, kita akan jalan aktiviti sebagai contoh solat duha, solat asar berjemaah dan banyak lagi aktiviti amali. Jadi diminta untuk anak-anak sekalian bawa sentiasa kit solat. Kit solat panggil apa? Kelengkapan solat individu daripada rumah. Untuk apa? Untuk kita mengelakkan daripada penggunaan untuk kita mengelakkan daripada penularan saat COVID-19 sekarang ni. Seperti mana yang telah ditetapkan oleh masjid-masjid pun sama, kena bawa sejadah sendiri, kena bawa telekung sendiri. Jadi kami di Sekolah Rendah Islam Ummah Zaid juga menggunakan pendekatan tersebut untuk mengelakkan daripada berlakunya penularan COVID-19 di sekolah. Jadi SOP itulah telah kami tetapkan. Baik. Kemudian pada waktu rehat, makanan dan minuman akan disediakan oleh murid-murid dan untuk apa? Untuk tempahan menu untuk makluman warga Sekolah Rendah Islam Zaid terutamanya khususnya. Jadi untuk tempahan menu kami akan berikan kepada ibu bapa dari senarai harga dan juga menu yang disediakan kepada ibu bapa sehari sebelum sesi persekolahan. Tapi untuk minggu ini sahaja, untuk pada hari untuk 2 hari Isnin dan Selasa ni kita akan bagi secara percuma sahaja. Okey. Jadi akan bermula pada hari Rabu. Hari Rabu baru kita akan keluarkan menu untuk ibu bapa order sehari sebelum dalam bentuk mungkin dalam bentuk Google Form dan sebagainya. Dan kemudian kami akan WhatsApp melalui parent dan kemudian pembayaran boleh dilakukan semasa waktu rehat tersebut ataupun ibu bapa serahkan belanja ataupun duit kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian kita akan kutip pada hari berkenaan, pada sesi rehat berkenaan. Baik. Itu adalah orang panggil tata cara ataupun sesi persekolahan yang telah kita tetapkan dan diminta untuk ibu bapa dan juga murid-murid sekalian untuk kita patuh, untuk kita sama-sama ikut. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada berlakunya penularan COVID-19 dalam kalangan warga sekolah rendah Islam Ummah Zaid. Okey, baik.
Seterusnya adalah SOP PDPC. Jadi kami di Sekolah Rendah Islam Mazid kami akan jalankan pelbagai jenis SOP. Yang pertama SOP PDPC. InsyaAllah PDPC akan dijalankan secara seperti biasa di dalam kelas. Kami tidak akan menggunakan aktiviti yang melibatkan luar kelas untuk meminimumkan pergerakan anak-anak di Sekolah Rendah Islam Mazid. Kemudian kami akan memaksimumkan penggunaan aktiviti PDPC di dalam kelas. Okey. Kemudian jadual akan diedarkan oleh guru kelas ataupun guru mata pelajaran kepada murid. Kami dah berikan kepada murid tadi. Okey, dan diemailkan kepada ibu bapa dalam masa terdekat insya-Allah. Jadual kami akan emailkan, jangan risau. Mungkin risau anak-anak dah komodkan sebagainya jadual tu kan. Jangan risau, kami akan emailkan juga kepada tuan-tuan dan puan sekalian insya-Allah. Baik. Seterusnya, murid-murid perlu membawa buku teks mengikut kepada jadual yang telah ditetapkan. Jadi, murid-murid diminta untuk membawa buku teks mengikut jadual yang telah pihak sekolah tetapkan. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada bawa beg berat dan sebagainya, bebanan yang berat. Kenapa nak naik tangga lagi? Nak bawa beg lagi kan? Jadi, selain daripada tu, sesi penyimpanan buku di dalam kelas ataupun di bawah meja setakat ni belum lagi dibenarkan setakat ini. Tapi sekiranya ada permintaan dan mungkin kami akan bincangkan mungkin SOP untuk meletakkan buku di dalam kelas. Sekiranya dibenarkan, kami akan maklumkan secepat mungkin, seawal mungkin, sepantas mungkin sekiranya ada SOP yang baharu. Untuk apa? Untuk memudahkan anak-anak kita ni belajar di sekolah terutamanya di Sekolah Rendah Islam Ummah Zaid. Baik. Kemudian pergerakan murid di luar kelas akan dikawal oleh guru mata pelajaran. Okey, sekiranya anak-anak murid muallim dan muklimah yang nak ke tandas ataupun yang nak keluar daripada kelas untuk ke tandas dan sebagainya, mohon membuat pemberitahuan ataupun angkat tangan muallim nak ke tandas contohnya. Okey, supaya apa? Supaya kita boleh kawal pergerakan, supaya pergerakan di dalam dan di luar kelas terkawal sepanjang berada di dalam Sekolah Rendah Islam Mazid, untuk mengelakkan daripada apa? Daripada berlaku kemalangan dan sebagainya. Sebab apa? Biasalah kan, anak-anak kita kan masing-masing seronok, excited untuk apa? Untuk datang sekolah. Jadi excited boleh, tapi panggil apa? Kena ikut SOP dan juga peraturan yang telah ditetapkan bagi menjaga keselamatan dan anak-anak kita berada dalam keadaan sihat dan selamat sepanjang berada di Sekolah Rendah Islam Ummah Zaid. Kemudian seterusnya SOP hal ehwal murid. Okey, untuk hal ehwal murid kita akan letakkan SOP. Pertama, SOP dari segi staf dan juga guru-guru di Sekolah Rendah Islam Zaid, dan juga SOP bagi ibu bapa dan murid. Okey, pertama SOP untuk guru-guru, staf, murid-murid. Okey, baik, untuk SOP staf, kami di Sekolah Rendah Islam Zaid akan jalankan aktiviti bukan aktiviti. Kami di Sekolah Rendah Islam Mazid akan banyak memaksimumkan penggunaan kelas bagi aktiviti PDPC di Sekolah Rendah Islam Mazid insya-Allah. Dan kemudian guru-guru dan staf diminta untuk sentiasa mengikut kepada SOP yang telah ditetapkan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun pihak UZC. Jadi dari segi scan MySejahtera, bagi ibu bapa yang nak datang untuk mendaftarkan anak, naik, tekan loceng, insya-Allah kita akan buka pagar. Sebab apa? Dekat Ummah Zaid ni kita akan ada pagar automatik ataupun pagar berkunci automatik. Dan untuk naik kena tekan loceng dan sebagainya. Kemudian kita akan uruskan kenaikan, ambil suhu, kemudian tulis nama, suhu dan sebagainya, barulah kita boleh proceed ke urusan seterusnya. Okey, baik.
Dan kami di Sekolah Rendah Islam Mazid dan di Umar Zaid Center sangat-sangat menekankan aspek SOP, dan guru-guru di sini amat terlatih, dan juga staf-staf di sini sangat-sangat menjaga SOP. Dan untuk pengetahuan ibu bapa sekalian, sekolah akan kami sanitasi pada setiap minggu, insyaAllah. Pada setiap minggu kita akan sanitasi. Pada hari Jumaat kita akan sanitasi. Hari Jumaat kita akan sanitasi untuk apa? Untuk mengelakkan daripada penyebaran COVID-19 dalam kalangan anak-anak kita terutamanya. Sebab apa? Anak-anak kita ni kadang-kadang kita tak tahu dia sakit ke tak kan. Kadang-kadang kita tak tahu. Simptomnya lambat. Kenapa? Biasalah anak-anak kecil kan. Mereka akan cuba apa mungkin. Akan seaktif. Kita tak tahu sebab apa. Selalunya dia aktif dan sebagainya. Bila terlambat barulah kita tahu. Ada simptom-simptom gejala-gejala dan sebagainya. Baik, itu antara untuk guru-guru dan staf lah. Dan guru-guru dan staf sangat-sangat bertanggungjawab, amat-amat menjaga keselamatan dan pergerakan anak-anak murid. Sebab apa? Setiap pergerakan akan ada guru-guru, setiap guru mata pelajaran yang mengajar pada waktu tersebut akan menjaga pergerakan di dalam dan di luar kelas, terutamanya untuk anak-anak murid di Sekolah Rendah Islam Mazid lah. Kemudian seterusnya untuk warga sekolah, ibu bapa dan murid-murid di Sekolah Rendah Islam Mazid dan Umar Zaid Center. Okey, baik. Untuk ibu bapa bagi sesi ataupun tujuan untuk menghantar anak-anak perlu hadir lebih awal lah, seperti mana yang dah saya sebutkan tadi. Perlu hadir 10 minit lebih awal. Kemudian sekiranya terlewat, diminta untuk memberitahu terlebih dahulu ataupun memaklumkan secepat mungkin, panggil ad hoc. Mungkin boleh call, boleh contact kami di nombor di bawah 011-6393-6700. Boleh contact di situ, boleh WhatsApp dan sebagainya, ataupun boleh maklumkan di Telegram kami. InsyaAllah kami akan cuba untuk merespon. Kami akan take note lah sekiranya ada berlaku mungkin terlewat dan sebagainya. Baik. Okey, jadi ibu bapa dan anak-anak diminta untuk hadir dalam keadaan sihat dan selamat, dan sekiranya dan sekiranya ibu bapa tidak sihat, jadi diminta untuk cek suhu. Sekiranya suhu terlalu tinggi daripada yang standard, standard temperature, iaitu 3.35 ke atas, 35 ke atas, maka ibu bapa dan murid tidak wajib untuk hadir ke sekolah. Maksudnya boleh kembali semula ke rumah. Untuk apa? Untuk kita mengelakkan daripada gejala COVID-19 tersebar ataupun tersebar ataupun gejala-gejala tersebut berpindah kepada orang-orang lain di warga sekolah, terutamanya kami sebagai staf dan juga anak-anak murid lah. Okey, baik, sekiranya tidak sihat, sekiranya sebelum datang sekolah kita dah tahu tak sihat, jadi ibu bapa, mungkin anak-anak kita tak sihat, minta ibu bapa maklumkan kepada pihak sekolah melalui aplikasi WhatsApp ataupun melalui surat rasmi. Sekiranya melalui surat rasmi lagi cantik. Kalau WhatsApp pun tak ada masalah. Macam mana nak WhatsApp? Boleh contact nombor di sinilah. Nombor di bawah ni. Okey. Nombor di bawah ni 011-6393-6700. Boleh contact di situ. Bagi mungkin makluman dan sebagainya, siapa nama anak, nama ibu bapa, sebab apa tidak hadir dan sebagainya. Sekiranya tidak sihat, diminta wajib untuk anak-anak tidak hadir ke kelas. Wajib. Sebab apa? Kita tak nak mengelakkan daripada gejala-gejala yang berkaitan dengan, terutamanya sekarang ni musim COVID-19 sebagainya, kita kena menjaga keselamatan dan kesihatan komuniti ataupun warga sekolah, terutamanya semasa sesi persekolahan bermula dijalankan dan sebagainya. Baik, itu untuk warga sekolah. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya adalah keselamatan. Okey, keselamatan. InsyaAllah murid-murid dan ibu bapa yang datang menghantar murid-murid
ke sekolah akan diambil suhu dan disanitasi tangan. Okey, jadi mohon kepada ibu bapa yang naik pastikan pertama mengambil suhu, kemudian disanitasi tangan ibu bapa dan anak-anak murid. Sekiranya ibu bapa nak memimpin anak-anak naik ke atas untuk dihantar ke kelas sebagainya, mohon untuk diambil suhu dan disanitasi tangan. Okey, kemudian murid-murid diminta untuk sentiasa memakai pelitup muka ataupun face shield. Face shield yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Sekiranya masih belum dapat, sekiranya masih belum masih belum diberi ataupun belum diambil daripada pihak sekolah, boleh minta kepada pihak sekolah. Mungkin hari ini tak dapat, esok boleh maklumkan kepada pihak kami. Esok pagi-pagi datang-datang, oh Muklim, Maklimah, kami tak dapat lagi face shield. Kami akan beri kepada anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Baik, dan bagi anak-anak sekalian, anak-anak murid Muklim dan Muklimah diminta untuk membawa hand sanitizer ataupun sanitasi tangan masing-masing. Sebab apa? Sebab sebelum kelas kita akan sanitasi tangan dulu. Kemudian selepas nak balik nanti pun kita akan sanitasi tangan. Untuk apa? Untuk kita biasakan amalan bersanitasi tangan ni untuk kita menjaga kesihatan dan keselamatan dan serta kebersihan diri serta tubuh badan kita terutamanya. Baik. Okey, untuk perjalanan masuk, ibu bapa perlu masuk sehingga di hadapan pintu sahaja. Selepas inilah sekiranya nak masuk ke dalam kelas boleh, tapi macam saya cakap tadi 3 hari. Selama 3 hari saja, mungkin hari Rabu ni. Kemudian ibu bapa boleh meletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada warga sekolah ataupun staf, guru-guru di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid. Okey, baik. Okey, itu sahaja. Ada sedikit info tambahan. Okey, sekiranya yang melihat live ni, sesiapa yang melihat live ni, sekiranya ada SOP yang difikirkan perlu kita tambah baik ataupun kita renungkan balik, untuk kita muhasabah balik, ataupun untuk kita tambah lagi, mungkin ada cadangan penambahbaikan, maka boleh memaklumkan kepada pihak sekolah, pihak Umar Zaid Center dari semasa ke semasa. Baik, dan kami mohon daripada pihak sekolah, mohon kerjasama daripada ibu bapa atau penjaga dan serta murid-murid sekalian mengikuti dan mematuhi setiap ketetapan yang telah dibuat oleh pihak Sekolah Rendah Islam Umar Zaid dan Umar Zaid Center. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada penularan COVID-19. Baik. Dan juga mohon ibu bapa sentiasa untuk mengingatkan murid untuk amalkan penjarakan sosial, terutamanya ketika berada di luar kawasan sekolah lah. Sebab apa? Kawasan sekolah ni kita tak boleh nak kawal, betul? Kalau di dalam kawasan sekolah kita boleh kawal lagi. Mungkin di luar kawasan, mungkin dia excited nak balik kan, sampai lupa dan sebagainya. Mohon untuk ibu bapa sentiasa ingatkan murid. Okey, baik. Sekiranya ada sebarang perubahan atau sebarang penambahbaikan tentang peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, kami akan memaklumkan dengan sekadar segera tentang penambahan dan penambahbaikan tersebut kepada warga sekolah, terutamanya ibu bapa dan penjaga murid-murid Sekolah Rendah Islam Umar Zaid lah. Okey, baik. Kami di Sekolah Rendah Islam Umar Zaid, kami sangat-sangat mengharapkan supaya murid-murid kembali untuk bersemangat dalam menuntut ilmu kan, untuk kita jalankan persekolahan secara bersemuka, terutamanya untuk anak-anak Muklim dan Muklimah sekalian. Sebab apa? Selama ni kita jumpa online je, tapi hari ni kita jumpa secara bersemuka. Harap-harapnya anak-anak Muklim dan Muklimah sekalian berada dalam keadaan gembira dan bersemangat. Lagi-lagi kalau hari ini bersemangat, esok lagi semangat. Untuk apa? Untuk kita timba ilmu sebaik mungkin, insya-Allah. Baik. Dan sila pastikan kepada anak-anak murid Muklim dan Muklimah, pastikan peralatan persekolahan anak-anak dibawa, seperti alat tulis, buku-buku teks dan sebagainya. Baik. Kemudian jangan lupa juga kepada anak-anak murid Muklim, pastikan pakai face mask, pakai face shield yang telah diberikan. Kemudian bawa sanitasi tangan. Yang tak bawa boleh bawa hari ni boleh bawa sanitasi tangan.
Mungkin esok, mungkin hari ni tak bawa, esok kita boleh bawa. Okey, kita akan, sebab apa, sebelum kelas kita akan sanitasi tangan, dan selepas kelas kita akan sanitasi tangan lagi. Okey, kita akan sanitasi tangan sebelum dan selepas sebelum kita mulakan kelas, kemudian selepas kita balik keluar daripada Sekolah Rendah Islam Al-Zaid. Untuk apa? Untuk kita amalkan amalan kebersihan dan kesihatan serta keselamatan kita semasa berada di tempat-tempat awam, terutamanya di crowded place, untuk kita mengelakkan daripada penularan COVID-19. Baik, itu sahaja daripada saya, Muallim An-Nazif, sebagai salah seorang tenaga pengajar yang hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang SOP pembukaan persekolahan bagi tahun 2021 bagi Sekolah Rendah Islam Umar Zaid. Okey, persekolahan secara bersemuka. Baik, hashtag kita jaga kita, hashtag stay safe, hashtag Y2Serius, hashtag UZC Prihatin. Baik, sekian. Itu sahaja daripada saya, Muallim An-Nazif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.